Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Jangan lupa kita macam biasa, kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada orang-orang yang lain, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Faiz Helmi, Langkapi Sejahtera, Kak Zah, Arif Irhan, Kak Jamaliah dapat menonton awal hari ini, alhamdulillah. Faizal Burger, waalaikumsalam. Kak Jamaliah Sanusi, Faiz Kampung Gajah Perak clear. Surya Putri, alhamdulillah hari ini dapat tengok ustaz. Alhamdulillah, setiap hari lah insya-Allah. Lepas maghrib nah, insya-Allah. Terima kasih juga Tohun, Kak Sabaria, Abu Samad, Kak Ramlah Sulong, Kuantan baru lepas hujan. Hari ni dia belah-belah KL ni tak hujan. Hari ni cuacanya panas sikit. Terima kasih Kak Jamaliah Jaafar, Bazin Aziz, Khalidun Kasban, Arif Irhan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam, insya-Allah, amin. Kak Latifah Ahmad, Kak Jamaliah Rahmat, Zi Azmi, Cik Su, Kuantan clear. Khalidun Kasban, tahniah ustaz, dah boleh rentah negeri, dah boleh pergi mancing dah ni. Sabar, belum lagi 10 hari bulan, lagi 2 hari. Bawa bertenang dulu, nanti kita atur yang terbaik, insya-Allah. Mukhtar Muda, alhamdulillah Kuala Nerus. Terima kasih Mukhtar Muda. Kita boleh kuliah maghrib subuh di surau, masjid, mana-mana tempat. Belum lagi kot Faiz, belum lagi rasanya.
Untuk surau masjid ni, Menteri Agama baru siapkan draftnya dan akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Lepas tu Agong setuju, sign, baru diperturunkan pada negeri-negeri lah. SOP dia tu. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Terima kasih Kak Mariah Chan daripada Singapura kan. InsyaAllah. Amar Syamar Silibin, Kak Fatimah Ismail, Cik Su, Anwar Idris, Rokiah Makno, Hamizah Sarni daripada JB, Aisyah Osman, Mariah Chan, dahsyat, terima kasih banyak. Arfah Abu Bakar daripada Johor, Abdul Wahab daripada Kuala Kedah, dekat tu, nak balik Langkawi naik peri. Sal Hussein Batu Gajah, Perak, clear. Rosnah Ahmad, Ampang, clear. Delima Wati, Tanjung Piai, Tanjung Piai Johor. Siti Marbingah, Waalaikumsalam. Cik Hatiah Syafi'i, Azhar bin Saidin, Nibong Tebal, clear. Maria Muhammad, Bukit Sak, clear. Asma Zuraida, Kak Saliza Agus, Pak Din, terima kasih. Jeffrey Din, Pak Din, Jeffrey Din, Bahau, Negeri Sembilan, dan akhir sekali Kak Rohana Rajab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Teruskan share, mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Baik, malam ni saya nak perhabiskan apa yang kita dah bincang pada 2-3 hari lepas lah, secara berturut-turut, iaitu tentang martabat iman. Kan, kita dah bincang martabat iman. Yang pertama kita bincang itu hari martabat iman para ulama. Yang kedua, martabat iman orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid, yang ikut-ikut. Yang ketiga, martabat iman orang beriman, yang menjalankan syariat Allah. Dan akhir sekali untuk malam ni kita nak bahas sikit, iaitu martabat iman yang keempat, iaitu yang ni kita tak terlibat lah, yang ni kita tak terlibat langsung, tapi kita boleh ambil dia punya pengajarannya, insya-Allah, iaitu martabat iman nabi-nabi dan rasul. Kita tak terlibat lah, sebab kita bukan nabi, kita bukan rasul. Walaupun ada anak-anak murid saya yang namanya Rasul, ada namanya Muhammad Rasul, kan, ada Abang Arif Rasul, ada. Malam ni dia tak keluar, Tok Bilal 5 bintang kita, kan. Jadi yang kita nak tengok malam ni ialah martabat iman nabi dan rasul. Baik, disebutkan dalam kitab ini, iman nabi dan rasul adalah iman yang paling tinggi dan paling sempurna daripada iman-iman yang lain. Maknanya tak ada mana-mana makhluk yang boleh menandingi keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab apa? Kerana nabi dan rasul itu adalah orang yang sangat-sangat kasih kepada Allah, yang sangat-sangat taat. Ini yang saya kata kita boleh ambil tu, kita boleh ambil iktibarnya untuk kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, macam mana nabi dan rasul yang sangat dekat dengan Tuhan mereka, yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena jadi hamba yang sentiasa kasih pada Allah, sentiasa patuh dan menurut kepada setiap perintah yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna rasa cinta pada Allah. Cinta ni
ulama bincang dia ada dua. Cinta ni dia ada dua. Satu, cinta semula jadi. Satu dinamakan cinta semula jadi. Apa cinta semula jadi ni? Bila kita sakit, kita cari ubat. Automatik tak ada siapa suruh pun. Tak ada mana-mana cikgu yang ngajar kita. Sakit pergi hospital, tak ada. Sakit je, automatik cari ubat. Maknanya kita cinta pada jasad kita dah. Itu semula jadi. Kita tengok kucing kena langgar menggeletar atas jalan raya, kita rasa sebab, sedih, cinta tak, kesian. Itu semula jadi. Kita tengok kemalangan maut, sedih, semula jadi. Itu cinta semula jadi. Bila sakit, automatik cari ubat. Itu semula jadi. Itu tak payah pergi sekolah punya. Itu memang semula jadi. Dan yang kedua, kata ulama, cinta yang perlu dicari. Ini kena ada ilmu ni. Ini yang kena belajar. Ini yang mesti ada ilmu untuk mencari cinta itu, iaitu ulama kata cinta kepada Allah dan Rasul. Itu nama dia cinta yang mesti dicari. Cinta yang mesti dicari. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Islam, pada agama kita sendiri. Ini kena ada ilmu tak? Dia tak boleh semula jadi, tak ada. Dia kena build up, dia kena bina, dia kena tanam perasaan itu dan nak menanam rasa cinta pada Allah macam mana Nabi-Nabi dan Rasul yang sangat sayang dan sangat kasih kepada Allah ni, mestilah kita kena belajar. Macam mana orang Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. So first sekali kita kena kenal Allah dulu. Bila dah kenal, barulah timbul rasa cinta. Dia gitu tak? Dia macam tu lah. Bila dah kenal, dah tahu, barulah kita timbul rasa seronok, rasa cinta tu. Kan? Kita tak kenal, macam mana nak buat contoh? Kita tak kenal bini kita sebelum kahwin tak? Memang tak cinta kat dia. Ini contoh. Buat tenang dulu. Ini contoh. So bila kita mula berkenalan, orang kata mengenal isi hati, mengenal budi ke apa, kan, bersembang, berjumpa ke apa, contoh. Ya, relax. Contoh. Jadi orang kata bila dah kenal tu, dah mendalami, barulah berputik sikit, kasih sayang, cinta. Dia gitulah. Dah kenal tu baru bibit tu datang. Jadi kita ni manusia, selama dia tak kenal Allah, dia takkan cinta pada Allah. Tak usah tipu punya lah, memang takkan jadi punya. Selama dia tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from A to Z, from Nabi lahir sampailah the end Nabi wafat, dia tak kenal pun, macam mana dia nak cinta Nabi? Dan kenal Nabi ni, kata ulama, minta maaf saya sebut, bukan setakat tahu Nabi lahir tahun gajah, 25 tahun Nabi kahwin, 40 tahun jadi Nabi, 63 wafat. Bukan takat itu je. Kalau itu je, tak apa nak kenal Nabi lagi. Tak, kita kena belajar sirah, perjalanan hidup, kisah-kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh liku-likunya, susah payahnya nak mengembangkan Islam, kerja dakwahnya yang macam-macam ujian. Maka barulah kita akan datang rasa sayang, datang rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Allah. Selagi tak kenal Allah, tak usah sembang bab cinta, saya sayang Allah, Ustaz. Tak usah sembang. Kalau kita tidak kenal Allah tu bagaimana? Sebab tu kena belajar tauhid. Kan? Yang kita dah bincang sebelum ni sikit, mengenal Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, Asmaul Husna, baru datang perasaan itu. So Nabi-Nabi sayang, cintanya dan taatnya pada Allah tu sangat tinggi, serta istiqamah.
Istiqamah ni makna Nabi dan Rasul ni dia sangat apa dia panggil, tegas pendiriannya, tidak goyang. Istiqamah ni dia tetap pendirian dan ada kelangsungan. Macam kita lah beramal kan. Beramal ni kita nak kalau boleh berpanjangan, berterusan, istiqamah. Kalau boleh setiap hari baca Quran, istiqamah. Itu dipanggil istiqamah. Kalau boleh Isnin Khamis kita puasa, istiqamah. Kalau boleh hari-hari infak, walaupun RM1, walaupun RM2. Itu nama dia istiqamah dalam beramal. Dan para Nabi dan Rasul ini, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ibu ayah sekalian, dia sangat istiqamah, committed. Kena sebut betul-betul committed kan. Sebab kadang-kadang ada kes pernah berlaku dulu, saya selalu sebut imam baca khutbah. Kan, imam baca khutbah. Khutbah ni dia tulis Jawi. Dulu yang teks khutbah tu kebanyakannya Jawi. Sekarang ni kita boleh download je PDF kan. Boleh pilih nak Jawi ke, khutbah Rumi ke, khutbah bahasa Melayu ke, khutbah bahasa Inggeris. Boleh pilih. Atau nak yang multimedia, yang ada slide-slide tu. Boleh pilih. Boleh download dalam Jabatan Agama masing-masing. Saya tak tahu negeri lain, tapi rasa boleh kot. Selangor memang download. Dia jimat kertas lah, tak banyak pakai kertas kan. Jadi kadang-kadang kita jadi khatib ni, kalau baca khutbah kena prepare dulu. Sebab kadang-kadang tulisan Jawi itu dia mengguna bahasa moden. Kalau salah sebut nanti lari maknanya. Tapi ada imam dia kadang tak prepare kan, dia main naik-naik itu, masa itu baru dia baca. Tu bahaya tu kan. Banyak kes dah, terutama kadang bahasa-bahasa yang canggih. Macam disebut, kita hendaklah kemetod dengan agama Islam. Dah kemetod kok mana pula tu imam ni kan. Bukan kemetod tu imam, committed. Spelling sama, kaf mim ta dal, kaf mim ta dal. Kemetod boleh, committed pun boleh. Nampak? Tapi dah imam kelang kabut, tak prepare kan. Hendaklah kita kemetod dengan agama Islam. Akhirnya hari itu dapatlah gelaran imam kemetod. Contoh kan. Jadi kena prepare dulu. Sebab terutama ialah macam itu teks khutbah kan. Tapi kalau macam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lama kan, kitab-kitab kuning, kitab lama kan, kitab Jawi tu, itu pun kena berguru juga tu. Kalau salah baca kan lain maknanya. Dia gitulah. So apa pun kita kena committed dengan agama. Apa yang Islam ajar kita kena akur. Jangan kita nak rombak-rombak, mengubah kan, ikut selera kita, pandai-pandai pula modify. Bila kita modify ajaran agama, seolah-olah kita lebih pandai daripada Allah. Nampak dia punya pergi dia sampai ke situ tak? Bila Allah kata halal, kita kata ini bukan halal ni Ustaz, ini kira boleh ni. Ni bukan haram ni Ustaz, ni boleh ni. Contoh kita pula ubah hukum tu macam kita pula lebih pandai daripada Allah Ta'ala tak? Itu masalah dia. Baik, sekejap no. Terima kasih Kak Rohana Rejab, Suhami Jo, Muhammad Firdaus Ahmad, RS Al-Banjari, Parit Bunta clear, Alhamdulillah. Umu Abu Hurairah, tak sabar nak balik Ian. Bawa tenang bawa bertenang kan. Dah macam-macam plan dalam kepala ni, nak ke sana kemari, ke sana ke sini. boleh merentas daerah dan negeri. Tapi jagalah SOP-nya, jaga SOP, jaga jarak, basuh tangan apa semua tu lah ya. Kak Aridah Osman, Temple Park. Akak duduk Temple Park ke? Dekat je lah. Terima kasih Wan Rafidah Abdul Kadir, Ahmad Razali Nisfan, from DC with love.
Alamak, DC ni mana ni? Tak dapat dikesan ni. Sal Hussein, terima kasih banyak. Zila Sharif, Johnny Max, Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat Bukit Minyak Mentajam Pening Langclear. Hari ni tak kerja. Tak kerja bawa kereta api hari ni. Kalsum Abdul Aziz, terima kasih. Dani Muhammad, Gombak ada kluster baru pula. Dengar-dengarnya gitulah. Tapi dah kita tak ada Gombak kan. Jadi Danif bawa tenang sikit. Kan, tak tahu kluster apa entah. Saya ada dengar juga tadi. Muhammad Syarif, Cerah Perdana, terima kasih. Haslina Abdullah, Subang Jaya clear. Zaimas, hujan lain sangkut-sangkut pula. Johnny Max, terima kasih Pak Ya, Nur Hidayah Mustafa, Cik Su, Kak Syam, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, Kak Mas Jaafar, Bukit Mentajam clear. Nursiah Taib, Ummu Fawaz, Waalaikumsalam. Raja Fauziah daripada Singapura, terima kasih banyak. Terima kasih share. Cinta akhlak juga ke? Yes, cinta ni perlu juga dengan akhlak lah. Tak, kalau cinta wahara tu tak ada apa lah. Kak Syam, terima kasih mencatat. Zainuddin Abdul Ghani baru dapat join kuliah Ustaz. Tak apa, sila-sila. Abang Muhammad Tapah, Seri Gombak clear, Alhamdulillah. Khairul Amir Ramli Antara Gapi, terima kasih. Terima kasih Ummu Fawaz, tolong mencatatkan di situ. Suti Pinggu, terima kasih banyak. Ustaz Adi Talha, Ustaz Adi Talha pun ada, hintai-hintai sikit. Terima kasih Ustaz. Kita punya ustaz yang ada kemahiran dalam menyelesaikan gangguan-gangguan jin, insya-Allah, Ustaz Hadi Talha. Kak Asia Yusof, Waalaikumsalam. Su Haji Ishak, lambat masuk. Kak Zakiah Osman, Kemetok. Nazri Kadir, Sungai Petani clear. Kak Bibah Abdullah, lambat masuk, no problem. Rosida Mansur, terima kasih. Latifah Omar, Kuala Terengganu. Kak Zailani Kamarudin, Abang Razak Daud, terima kasih. Lambat masuk tak apa, yang penting masuk slow and steady, insya-Allah. Nasuhano, Kak Ruby Yusof, Jitra. Jap, DC jiran Ustaz. DC apa Desa Kofil. Jenuh lah Ahmad Razali. Saya ingatkan Washington DC tadi. Jiran. Alright. Siti Nuriah, Kota Baru, Kelantan clear, Alhamdulillah. Kak Nurshima, terima kasih daripada Singapura juga. Abang Pendi kita, terima kasih bang. Muhammad Nazri, salam dari Seri Sabah. Geng flat Seri Sabah, saya ada kuliah kat situ tu. Desa Kofil kat Kalsum. Okey, terima kasih banyak. Teruskan share. Kita sambung lagi. Baik, lagi apa kelebihan martabat iman Nabi Rasul? Mereka juga takut melanggar perintah Allah dan sentiasa menunaikan hak Allah. Ini hebatnya para Nabi dan Rasul. Mereka ni jenis makhluk yang Allah jadikan di kalangan manusia yang sangat takut kepada Allah dan takut melanggar segala arahan Allah. Mereka akan buat apa yang Allah suruh. Ini yang saya sebut di awal tadi. Maknanya apa situasi, apa keadaan sekalipun, kita kena ingat, kita kena ikut segala cakap Allah. Yang disuruhnya kita cuba buat, yang ditinggalnya, yang dilarangnya kita cuba tinggalkan. Itu je jalan paling selamat, sahabat-sahabat sekalian. Kita seronok atas dunia. Kita dah sebut dah banyak kali, keseronokan dunia ni sementara saja. Sedapnya dunia ni seketika saja. Contoh dia, tuan-tuan makan nasi lah, ataupun kita sembang nasi lah. Hari ni orang sibuk makan durian kan.
Saya tak dapat lagi ni, kan, duk mencari lagi. Jadi orang sibuk, durian D24 sedap, Musang King sedap. Saya tanya tuan-tuan, sedapnya dekat mana sedapnya durian tu? Masa masuk mulut, kita kemam-kemam, lepas tu telan dekat kerongkong esophagus ni, sedapnya setakat tu je kan. Dah masuk dalam perut, dah tak ada dah rasa sedap. Sedapnya lalu saja dekat kerongkong esophagus kita ni. Dia lalu saja. Masih semua makanan yang kita makan, sedapnya di situ je. Masuk dalam perut, tak ada dah. Siakap 3 rasa sedap, Ustaz. Sedap dekat mulut dengan leher ni je. Masa kita telan, itu je sedap. Dah masuk dalam perut, 3 rasa lah. Mula-mula rasa sedap, lepas tu rasa kenyang, lepas tu rasa sakit perut. Tu siakap 3 rasa nama dia. Kan? Sedapnya seketika, dia lalu saja. Dunia ni sedap dia macam tu, dia lalu saja. Kan? Bukannya orang kata kekal abadi, tak. Seronok mencuri, masa itu je. Sedapnya mencuri, masa itu je. Seronok berzina, berapa lama sangat seronoknya. Seronok minum arak, masa mabuk tu je. Tak. Jadi tak usah buat lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada baca kan, saya punya posting pagi tadi kan. Pagi tadi ke bila saya tulis? Pagi tadi ya. Yang bukan kematian yang perlu kita takutkan, tetapi yang perlu kita takutkan adalah kehidupan selepas kematian. Saya ulang balik, bukan kematian itu yang kita takutkan. Mati ni tak perlu takut, sebab takut ke berani pun mati juga kan. Bersedia tak bersedia pun mati, kok mana pun mati juga. Jadi tak perlu nak takut tak ketahuan pula kan. Kena standby je lah. Tetapi yang perlu kita takut sebenarnya adalah kehidupan selepas kematian, yang bermula di alam barzah. Yang tu yang nak kena takut sebenarnya. Dan takutnya selepas kematian itu, preparationnya sekarang. Preparationnya atas dunia. Sebab itu jangan langgar perintah Allah. Macam mana Nabi dan Rasul, jenis manusia yang sangat taat pada arahan Allah, yang mana Allah suruh mereka buat, yang mana Allah kata jangan, mereka takkan buat. Jadi ini semangat yang kita kena suntik dalam tubuh kita. Ini kita kena ambil lah tuan-tuan. Walaupun ialah saya sebut dah, dunia ni tengok semua kita nak kan. Dunia ni Allah buat sifat dia attract, dia cepat menarik kita. Dia cepat menarik. Tengok jenama ni kita berkenan, tengok handphone baru keluar pula kita berkenan, tengok macam-macam lah dunia kan. Tengok kereta baru meleleh helio pula, dia gitu. Dunia dia menarik tu memang ada, tak boleh nafi punya. Tak kira ustaz tak ustaz ke, siapa pun dia memang macam tu tak. Jadi cuma bagaimana kita sebagai hamba nak, orang kata, balancekan benda tu, check and balance. Macam mana kita nak susun dunia, aku nak ambil banyak mana, akhirat macam mana, nak balancekan. Lebihkan akhirat tak apa, dunia ni ambil lah sekadar mana yang kita mampu nak ambil lah. Dia gitu. Nak ambil dunia banyak, ambil lah, tapi jangan sampai langgar perintah Allah. Jangan sampai sibuk dengan dunia sampai tak semayang, sibuk dengan projek bisnes ke meniaga ke apa, sampai sampai tak jaga hak, tak jaga anak bini, tak jaga semayang, tak semayang langsung pun ada juga. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, pentingnya pendidikan ilmu agama untuk kita terapkan dalam diri kita dan anak isteri kita, suami kita, supaya dunia ni kita lancar kan, supaya dunia ni elok, kita dapat handle dengan baik. Biar kita yang kontrol dunia, jangan dunia kontrol kita. Biar kita yang kawal dunia, jangan dunia yang kawal kita. Jadi sebab itu, sahabat-sahabat, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Saya pernah bincang juga sebelum ini, kita tak ada pilihan. Lahir memang dah duduk atas dunia, jadi kena hadaplah dunia ni elok-elok. Kan? Kita tak ada pilihan. Dunia ni dah ada, hadap ajalah. Apa nak dibuatkan tak? Apa nak dibuatkan? Dunia ni dah ada. Hadap je lah apa yang Allah dah atur atas dunia ni. Baik, lagi disebut mereka juga suci dari lumuran dosa sebelum kenabian dan kerasulan, dan mereka juga orang yang maksum daripada dosa. Ini kelebihan para nabi dan rasul. Mereka ni tidak ada dosa, tidak ada tak ada dosa lah. Maknanya Allah jaga. Maksum tu maknanya Allah pelihara. Ismah dipanggil. Ismah, dipelihara daripada dosa. Macam tu lah. Kita ni terdedah dengan dosa, kita senang buat dosa. Nampak? Nabi Rasul Allah jaga, Allah pelihara daripada dosa dan kesalahan. Jadi apa pun sahabat sekalian, usahakan diri kita, ikhtiarkan diri kita supaya apa yang kita buat tidak akan tersasar, tidak akan melanggar syariat dan batasan-batasan agama. Baik, terima kasih Yolanda daripada Bangi, Salasiah Cu, Rosiah Maksum, Salasiah Cu, Kampung Gajah, Clear, Perak. Nizahani, Assalamualaikum Ustaz, seronok dengar kuliah Ustaz, selalu sempat dengar yang ulangan. Hari ini boleh join live. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Abang Yusuf Ismail, Ustaz, hotel kat Langkawi terima 1000 tempahan dalam masa sejam. Jam. Push, biar betul ini. Aku pun tak ada tempah hari ni. Aku orang Langkawi tak ada tempah ni. Oi, melampau mereka ni. Mentang-mentang lah boleh apa, pelancongan domestik dibenarkan. Oi, laju korang pergi Langkawi no. Aku orang Langkawi pun tak ada nak booking ini. Biar betul Abang Yusuf. Kalau betul, ini boleh mendatangkan marah ni. Tak apalah, kita tidur tepi pantai je lah, bawah pokok je lah. Itu je lah nampak kaya. Terima kasih Abang Yusuf atas info tu. Memang jam ni macam ni. Salasiah Cu, nak makan durian mai Kampung Gajah. Allah, janganlah offer bonek kereta kosong. Kan, hantar location jadi selalu ni. Jangan buat pasal durian punya pasal kan, batal kuliah. Terima kasih Kak Shima daripada Singapura yang dan share. Terima kasih banyak. Rosnani Manan, ketakutan kehidupan selepas kematian. Ya, itu yang saya tulis pagi tadi kan. Jadi kena prepare apa yang patut. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Kalsum Abdul Aziz yang mencatatkan di situ. Ahmad Khalil lewat masuk, macam biasa atas kursi ya. Bok Izzat lewat lagi atas kursi juga. Godaannya yang membuatkan terleka. Ya, Johnny Max kan. Dunia ni dia memang semua nampak best je, padahal tak ada apa lah, palsu je kan. Habis nak buat macam mana? Aturan dunia tu Allah buat begitu lah. So jangan kita terleka dan terlalaikan pada malam Isra' kan. Malam Isra' dan Mi'raj, Allah tunjuk ke Nabi dunia ni macam perempuan tua yang memakai hiasan kan. Penuh dekat badan dia barang-barang kemas. Bila Jibril, Nabi tanya Jibril, hiasan itulah tarikan dunia kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Rosiah Maksum, Port Kelang clear. Arif Fazila lewat masuk, tak apa. RS Al-Banjari, terima kasih Ustaz, sama-sama. Kak Syam bertenang Ustaz. Ya Kak, tengah bertenang ni Kak, walaupun dada menggelegak. Kak Fatimah Mak Yusof, pentingnya ilmu agama. Li Suryani Hamzah, lain putus-putus pula, hujan. Kat mana tu? Zul Muiz, Waalaikumsalam. Okey, teruskan share. 148 share. Terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, kita sambung sikit lagi.
So maknanya Allah pelihara mereka daripada sebarang dosa, kesalahan, dan Allah bekalkan juga para nabi dan rasul dengan suatu benda yang luar biasa yang dipanggil mukjizat. Mukjizat. Mukjizat ni apa? Kalau kita belajar dalam ilmu sirah, mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang Allah beri kepada nabi dan rasul dan melemahkan orang yang menentangnya. Itu dipanggil mukjizat. Kalau benda luar biasa dekat orang awam biasa pun kadang-kadang berlaku juga. Macam orang boleh berjalan atas air kan, orang boleh terbang, itu luar biasa juga kan. Tetapi untuk Nabi Rasul ditambah definisinya, mukjizat itu melemahkan orang yang menentang. Maknanya siapa yang lawan Nabi, dia akan kalah lah. Itu bahasa mudah. Waktu dipanggil mukjizat daripada perkataan ajaza. Ajaza maknanya lemah. Sebab itu orang Arab Mesir, orang tua-tua dipanggil agus. Agus ataupun ajus. Tapi huruf jim, orang-orang Mesir dia tak sebut jim, dia sebut agus, gaga. Kan ajus patutnya ajus, lemah. Kan dia jadi agus. Orang Mesir dia pelik sikit. Kalau qaf dia tak panggil qaf, dia sebut hamzah. Burtuqal dia jadi burtual. Burtuqal tu limau. Jadi Arab Mesir sebut burtual. Kam burtual, berapa biji limau ni sekilo. Kam kilo burtual, berapa sekilo limau ni. Dia tak sebut kam kilo burtuqal, tak. Dia dialek lah Mesir, dia lain sikit. Baik, jadi Allah bekalkan nabi-nabi dengan mukjizat, benda-benda luar biasa lah. Macam tongkat Nabi Musa jadi ular kan, ketuk tongkat terbelah jadi 12 laluan highway dekat Laut Merah, ketuk batu keluar 12 mata air, macam itulah. Dan mukjizat Nabi Muhammad pula, belah bulan lah, awan melindungi Nabi, celah jari Nabi ni keluar air yang diminum oleh sahabat. Itu mukjizat lah tu kan. Pokok berjalan. Ada satu orang kafir tu, dia kata, wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, kau tunjuk bukti sekarang. Nabi kata, kau duduk sikit, kau duduk dengan aku ni, duduk sini. Dia pun duduk sebelah Nabi tak. Nabi panggil pokok kurma. Macam mana Nabi panggil tak tahulah. Macam contoh gini lah, Nabi panggil, wahai pokok kurma, mai sini kau. Macam tu lah, lebih kurang lah, nak bagi faham tak. Dalam kitab sebut, terangkat pokok kurma tu, toik macam tu tak, melompat, berdiri depan Nabi, menganga. Kafir Quraisy tu menganga mulut kan, tengok pokok berjalan. Okey, Nabi kata masuk balik, pergi patah balik, pergi duduk dalam tanah balik. Dia pun lompat, masuk balik. Langsung masuk Islam kan. Nampak, itu dipanggil mukjizat. Kita tak adalah benda-benda tu tak. Kita tu asal cari pasal pula, memang tak ada. Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah, itu iman, martabat iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan mereka ini diletakkan oleh Allah pada level yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak perhabiskan sikit sahabat sekalian pada ayat 24 surah Fatir. Surah Fatir ayat 24, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kata Allah, kami utuskan kepada kamu dengan agama yang benar. Kami utuskan engkau wahai Muhammad dengan membawa agama yang benar, dan tugas nabi-nabi juga basyiran wa nadhira,
menceritakan benda yang menggembirakan, khabar yang menggembirakan. Contoh, siapa yang ikut cakap Allah, dia dapat pahala. Siapa yang taat, dapat pahala. Bila dapat pahala, Allah redha. Bila Allah redha, ada harapan masuk syurga. Itu dipanggil basyir, berita yang menggembirakan. Wa nazira, tugas Nabi juga bawa berita ancaman, berita yang menakutkan. Siapa lawan Allah Rasul dapat dosa. Bila dosa, ada peluang masuk neraka. Dia gitu. Kemudian Allah sebut dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangan dahulu seorang Rasul yang menjadi pemberi ingatan dan amaran. Jadi ayat 24 surah Fatir menyebut, di hujung ayat itu, tidak ada mana-mana pun kaum atau umat melainkan Allah kirimkan pada mereka para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Baik, Ros Aniza Abdul Raji, kuliah saya setiap malam selepas maghrib. Kuliah saya setiap malam selepas maghrib. Cuma untuk malam besok, hari Isnin, saya ada 2 kuliah. Ini pengumumannya. Saya ada 2 kuliah malam besok. Satu kuliah maghrib macam biasa, dan satu lagi kuliah lepas isyak pukul 9.30 malam. Besok malam ada 2 kuliah. 9.30 lepas maghrib pukul 8 satu, dan 9.30 malam yang sama besok kuliah kedua. Dan kedua-dua kuliah ini tidak ada di channel audio kuliah. Tak ada, sebab ditaja oleh dua tempat yang berbeza lah. Satu di Ipoh, satu di pinggiran USJ Surau. Cuma kalau tuan-tuan nak join juga kuliah malam besok, siapa yang dah friend dengan Facebook saya Rahim Nasir, boleh tengoklah. Saya akan copy linknya di situ dekat Facebook saya, ataupun saya minta tuan-tuan like page saya. Siapa yang belum like page saya, nama dia Ustaz Rahim Nasir. Tuan-tuan buka je Facebook, type Ustaz Rahim Nasir, itu saya punya page. Situ boleh like lah, sebab situ page. Kalau personal account tu dah 5,000 dah penuh, dah tak boleh sumbat dah, tak muat dah. Kan? Jadi pergi dekat page tu. Page tu pun dah 5,000 lebih juga. Tak banyak lah, 5,000 lebih. Jadi bolehlah like kat situ dan follow di situ. 2 page itu, satu yang personal Rahim Nasir, satu lagi Ustaz Rahim Nasir. Saya akan live di situ juga. Saya akan copykan dia punya link kat situ. Tuan-tuan boleh tengok. Baik, terima kasih. Indahnya bulan, Kuantan Comel, Zul Muiz, semoga Allah berkati dan merahmati Ustaz surga. Amin. Kita semua juga, insya-Allah. Rahmah Ismail, rantau panjang, clear. Latih. Terima kasih Tuan Rusia. Khalijah Ahmad, Kedah, clear. Sabariah Ahmad, Zafiza Mus, Kak Saliza, merindui saat kembali pada Allah adalah saat paling indah jika kita bersedia. Nampak? Orang tak sabar jumpa Allah ni, kalau dia dah prepare betul-betul, memang dia tak sabar. Namun hati kecil kita masing-masing saja yang tahu tak kita dah prepare ke belum. Terima kasih Kak Zahzan, Faridah Mat Saad, Kak Sabariah Abu Samad. Esok malam ada 2 kuliah lepas maghrib dan 9.30. Terima kasih. Terima kasih Kak Shima daripada Singapura. Terima kasih banyak. Johnny Max, lain sangkut tak habis lagi. Allahu Akbar. So itu sajalah ya. Saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita jumpa malam besok dekat page saya Ustaz Rahim Nasir. Ya, tuan-tuan boleh like page tu lah, insya-Allah. Kita support lah, selain audio kuliah juga. Jadi kita jumpa malam besok, dan terima kasih pada semua.
macam biasa, tuan-tuan nak infak, boleh infak pada audio kuliah, akaun yang tertera di bawah. Dan yang nak infak melalui saya, boleh PM pada nombor yang saya dah bagi. Dan nombor akaun pun ada sekali pada pin yang saya pinkan di bawah tu. Dan juga yang nak join grup Telegram, boleh tekan link di bawah. Grup Telegram saya lah. Santai-santai je dalam tu, tak ada apa pun kan. Seronok kita longgok-longgok kan, semua kawan-kawan kita duduk dalam tu. InsyaAllah. Baik, terima kasih pada semua. Ada juga Ustaz Taufik, kita punya toke coklat, toke cincau Ustaz. Sedap. Bila nak hantar ke sini yuk? Hantarlah satu bala, satu tapau. Dah. Ustaz Taufik ni duduk Gombak. So kalau tuan-tuan nak beli produk-produk Muslim, adalah beberapa produk, boleh kontak beliau lah, insyaAllah. Terima kasih Cik Su, Tohun, Kak Sabariah. Tambah ramai peminat Ustaz. Mana ada ramai Kak, yang mana ada je kan. Aisyah Fida, terima kasih. Kak Zah, Ramli Yahya, Johnny Max, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Jadi bawa tenang semua. Walaupun hari ini saya tengok ramai orang yang seronok, gembira dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita tadi. Maknanya ada sedikit lagi kelonggaran kan. Walaupun PKPB habis, tapi diganti dengan PKPP, dengan pemantauan dan pemulihan sehingga 31 Ogos, 2-3 bulan jugalah. InsyaAllah, apapun kita terus mendoakan, mudah-mudahan Allah lenyapkan terus COVID-19 ini, termasuk di negara jiran kita juga, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand. Mudah-mudahan semuanya semakin baiklah, insyaAllah. Dan bawa tenang dulu, jangan ada yang dah packing barang nak balik kampung, bawa tenang je. 10 hari bulan baru boleh balik. Saya rasa hujung minggu depan ni, Sabtu Ahad ni memang ramai ni, mau jam jalan. Apa pun, nak balik kampung ke, nak pergi seberang ke Langkawi ke, nak apa ke, jaga SOP, jaga jarak, hand sanitizer. Kalau kita ada gejala, pakai mask dan sebagainya lah. Itu macam biasa ya, insyaAllah. Alright, terima kasih. Kita jumpa malam besok dekat page saya, Ustaz Rahim Nasir. Sebab apa? Sebab dua-dua live yang saya akan buat malam besok adalah tidak direct menggunakan Facebook, tetapi menggunakan StreamYard oleh pihak penganjur. Jadi StreamYard ni dia ada satu apps lain, tuan-tuan mungkin tahulah. Jadi penganjur yang gunakan benda tu, saya kena follow diorang lah. Kan? Tapi kita akan share dekat Facebook juga, insyaAllah. Terima kasih semua. Rokiah Makno, Habibah Abdullah, Haslina Abdullah, Sharifah Marsidi dah terlepas pula dah. Tak apa, boleh tengok ulangan. Cik Su, Kak Syam Mahmud, Rosnah Ahmad, Aisyah Fida, Asia Yusof, terima kasih semua, insyaAllah. Kak Rokiah Makno juga, terima kasih. Dan nama-nama yang saya mungkin tak sempat nak sebut lah pada malam ini. Terima kasih banyak yang share, yang menonton, yang komen, yang mencatat. Sharifah Marsidi nak balik Selangor, sila-sila. InsyaAllah dipermudahkan. Hati-hati mandu apa semualah, insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.